Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanas sadiqin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah di atas limpahan nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi sebagaimana yang kita bagi tahulah, sebelum ni insya-Allah petang ni kita akan mulakan pembacaan kitab, iaitu diberi nama Hidayatus Sibyan fi ma'rifatil islami wal iman. Allafahu bilughatil jawil malayu, iaitu Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai mukaddimah untuk petang ni, sebelum kita memulakan bacaan kitab Hidayatus Sibyan ini, marilah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, ahli ulama, kedua ibu bapa kita, guru-guru kita dan seterusnya, kepada pengarang kitab. Pengarang kitab ini iaitu Syekh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab karangan beliau ini, kita akan mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita mula pada membaca kitab Hidayatus Sibyan. Jadi kitab ini ataupun risalah ini yang dinamakan Hidayatus Sibyan, petunjuk kepada anak-anak fi ma'rifatil islami wal iman, pada mengetahui tentang Islam dan iman, yang dikarang kitab ini oleh seorang ulama daripada bumi Banjar, iaitu Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi. Jadi tuan-tuan sekalian, kitab Jawi ini, kitab Hidayatus Sibyan ini yang ada di tangan hamba lah, adalah tidak tebal mana risalah, ataupun kita sebut risalah ni tidak tebal mana, tetapi ilmu yang dipersembahkan dalam risalah ini adalah cukup-cukup hebat, cukup-cukup bernilai harga dia. Dan kalau di pondok-pondok, memanglah kitab ni menjadi satu masyhur lah, menjadi satu bacaan yang tak ditinggal di pondok-pondok. Tidak ditinggal di pondok-pondok. Biasa permulaan tahun pertama, tahun kedua, di pondok-pondok dibaca kitab Hidayatus Sibyan ini. Dalam kitab ini, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok apa ni isi kandungnya dia, permulaan kitab ini dimulakan dengan khutbah kitab, dan musannif ataupun pengarang kitab dia mulakan dengan risalah atau kitab ini dengan
muqaddimah fil iman wal Islam, tentang makna iman, Islam, ataupun disebut usuluddin, sedikit usuluddin lah, tentang tauhid. Kemudian disusuli pada bahagian yang kedua. Itu bahagian pertama tadi, bahagian pertama. Bahagian kedua pula itu bahagian yang besar dalam kitab ni adalah tentang hukum-hukum fiqh. Ya, biasa ni dalam ni banyak tentang rubuk ibadat, ataupun kita kata dalam bab ibadat. Ini sebagai kita kata permulaan lah. Dalam kalau kita untuk lebih lanjut lagi, kita akan belajar kalau bab akidah ataupun usuluddin ni, kita akan belajar kitab yang khusus dalam bab usuluddin. Begitu juga dalam bab fiqh, dia ada bab khusus ataupun kitab khusus yang kita akan pelajari insya-Allah. Baik, kemudian kita akan start, kita akan mula pembacaan kitab Hidayatus Sibyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyyatih wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyyatih. Bermula segala puji tertentu bagi Tuhan yang mewajib ia Tuhan atas segala hamba-Nya, akan mengenal sifat ketuhanannya, dan melazim ia Allah akan mereka itu takut akan dia, akan Allah, dan mendiri akan hak rububiyahnya. Tuan-tuan sekalian, jadi pengarang kitab dia mula kitab dia ini dengan biasalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana pengarang kitab, alim ulama yang mengarang kitab, dia mula dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tak dapat tidak dah tu. Orang panggil muqaddimah atau permulaan. Sebab apa? Ambil contoh dengan Al-Quran, surah Al-Fatihah, yang mana Allah Ta'ala mulakan dengan membaca Al-Fatihah, dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dalam hadis Nabi SAW disebut, Nabi kata, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa abtar. Wa fi maknanya maksud dia setiap urusan, kullu amrin, setiap urusan, dhibali yang mempunyai himmah, yang mempunyai maksud, yang mana tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa aqta', maka ianya terpotong. Maksud dia kurang berkat, kurang berkat dalam urusan yang kita buat tu. Maksud urusan yang kita buat ni urusan yang dimaksudkan oleh kita lah, urusan yang kita kata ada nilai dalam hati kita, benda perkara-perkara yang penting, hendaklah kita mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Banyaklah kelebihan-kelebihan yang ulama kupas, yang ulama sebut dalam kitab-kitab mereka tentang kelebihan Bismillah ni. Di antaranya yang boleh kita kongsi pada petang ni, kelebihan Bismillah disebut dalam kitab ulama. Bagi siapa yang membaca Bismillah 21 kali sebelum dia nak tidur, maka dia akan dijauhi daripada gangguan makhluk, gangguan pencuri, dan juga gangguan jin, dan juga selamat dia daripada penyakit lumpuh. Itu di antara kelebihan kita baca Bismillah sebelum kita nak tidur ni. Lepas tu kita boleh amal lah benda yang kita kata tidak payah baca Bismillah ni. Di samping kita baca dengan bacaan yang sepatut kita baca sebelum kita tidur, untuk mengelak daripada gangguan jin dan sebagainya. Baik, tuan-tuan para hadirin sekalian, alhamdulillah, Allah Ta'ala mulakan, bermula segala puji tertentu bagi Tuhan yang mewajib ia Tuhan atas segala hamba-Nya,
akan mengenal sifat ketuhanannya. Segala puji, sebagai pada puji ni, dia ada empat kategori puji. Empat kategori puji, iaitu puji khalik kepada makhluk. Yang kedua, puji khalik terhadap diri dia sendiri. Yang ketiga, puji makhluk kepada khalik. Dan juga yang keempat, puji makhluk kepada makhluk yang lain. Jadi empat kategori puji ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita sebut alhamdulillah, maknanya merangkumi keempat-empat pujian ini kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita puji sesama kita. Kita melihat kebaikan seseorang yang buat yang dia buat kepada kita ataupun kepada orang lain, kita puji dia. Muju dah. Sebenarnya hakikat kebaikan yang seseorang itu buat adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Digerak hati dia daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dia buat kebaikan kepada manusia lain. Cuma zahir kita nampak dia buat kebaikan, dia buat baik, ini hakikat sebenarnya digerakkan hati dia tu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat kebaikan kepada manusia lain. Sebab itulah empat jenis pujian ini kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan yang mewajibkan ia Tuhan atas segala hamba-Nya. Termasuk segala hamba ni manusia dan jin akan mengenal sifat ketuhanannya. Kenal sifat ketuhanan. Allah Taala wajib kepada kita ni kenal sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tidak perwajib kepada kita ni kenal zat dia. Allah Taala perwajib kepada kita kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang kita belajar daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikupas sifat-sifat Tuhan ni dalam karangan-karangan ulama. Sebab tu ahli ulama dia mereka ni buat satu disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang yang menghimpunkan 20 sifat. 20 sifat ketuhanan yang wajib kita kena belajar. Bukan bermakna sifat Tuhan yang hanya terhingga kepada 20 sifat ni saja, tidak. 20 sifat ini adalah sebahagian saja, sebahagian daripada sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kena belajar. Dan melazim ia Tuhan akan mereka itu, segala hamba-Nya, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh kita mewajibkan kita ni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tersebut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana takwa ni kita menjunjung, kita buat ataupun kita menjunjung segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi segala larangan Allah taala di dalam kehidupan kita. Itu pengertian ataupun maksud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendirikan akan hak rububiyahnya, mendiri ataupun menegakkan akan hak kemestian lah bagi sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita tahu Tuhan yang menjadikan alam ini, Allah Tuhan yang mentadbir alam ini dengan dengan memberi rezeki kepada kita, dengan mengatur kehidupan kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita dah sebut dalam Al-Fatihah tu, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, Tuhan, sebagai kita kata yang mempunyai sifat rububiyah, yang bertadbir, yang mengurus semua makhluk di alam ini. Jadi semestinya kita kena mendirikan hak Allah Ta'ala sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang mentadbir segala urusan kita. Dengan apa? Dengan kita melakukan ibadah kepada Dia lah. Dengan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tugas kita, Allah Taala jadikan di muka dunia ini adalah tidak lain tidak bukan untuk ibadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins
illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepadaku. Kemudian wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zalami. Bermula rahmat Allah dan salamnya salam Allah atas Nabi yang sebaik-baik manusia dan atas keluarga, segala keluarganya keluarga Nabi dan segala sahabatnya sahabat Nabi. Mereka itu beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Jadi tuan-tuan, bermula rahmat Allah. Selawat nisbah kepada Allah, bermaksud rahmat Allah kepada Nabi. Dan salamnya salam Allah atas Nabi. Yang mana? Nabi yang sebaik-baik manusia. Yang sebaik-baik manusia. Yang sempurna. Yang memiliki segala sifat sempurna. Apa yang disebut kepada makhluk Nabi kita lah. Jadi di sini selawat lepas pada pujian pengarang kitab ni susuli dengan selawat dan salam. Selawat ni satu kelebihan yang cukup besar, ibadat yang istimewa berbanding dengan ibadat-ibadat lain. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan diri Allah Taala terlebih dahulu, dan juga diri para malaikatnya. Kemudian baru Allah Taala suruh orang-orang mukmin supaya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam firman Allah Taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kelebihan selawat, lebih-lebih lagi kita lah ni, paling tidak mana kita kena selawat lah selepas daripada setiap kali solat semaya kita ni. Wajib dalam semaya tu. Hak sunat-sunat ni kita kena perbanyakkan selawat. Lebih-lebih lagi kita berada di zaman fitnah. Maknanya selawat ini, dengan perbanyakkan selawat, insya-Allah dengan berkat selawat ianya boleh membimbing kita ke jalan yang lurus, dan menjauhi kita daripada gelecah atau kita kata gelincir daripada jalan yang sebenar. Insya-Allah mudah-mudahan selawat kepada Nabi ni. Dan atas segala keluarganya, rahmat dan salam Allah Ta'ala atas segala keluarganya, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi ni? Jadi keluarga Nabi ni, sebagaimana kita tahu kan, yang haram kita bagi zakat, iaitu daripada Banu Hisham dan Banu Muttalib. Itu nisbah kepada haram kita bagi zakat. Di sini ni nisbah kepada doa. Bila kita sebut keluarga Nabi nisbah kepada doa, bermaksud segala ummatul ijabah. Umat Nabi yang menerima Islam, yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita lah, insya-Allah dah. Mana kita ni, mereka yang beriman kepada Nabi termasuk dalam keluarga Nabi. Apa yang disebut kepada ummatul ijabah. Lepas tu kita baca, kita selawat dalam semaya ke apa tu, nisbah kepada doa. Umat Nabi yang menerima Islam, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sahabatnya, sahabat Nabi, mereka itu yang mana banding atau diumpamakan mereka itu sahabat Nabi ni beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Ibaratkan sahabat Nabi ni pelita, panggil cahaya, yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam, yang sangat gelap. Pada selepas Nabi, agama Islam ini dibawa ataupun dipimpin oleh para sahabat. Yang mana mereka ni diibaratkan seperti pelita-pelita ataupun penyuluh kepada manusia yang lain pada malam yang sangat kelam, yang gelap. Betul Islam para sahabat ni tuan-tuan, mereka ni adalah barisan pertama ataupun pelapis yang pertama yang menerima direct Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang diajar oleh Nabi, apa saja perilaku
tutur kata Nabi SAW semuanya diperhatikan dan juga didengar oleh para sahabat, dan sahabat ni pula lah cerita. Dia cerita, dia ajar kepada mereka yang selepas daripada mereka. Sebab itulah kita tak boleh, kita ahli sunnah wal jamaah ni tidak boleh sesekali kita mencela para sahabat Nabi SAW. Siapa sahabat Nabi ni? Mereka yang sempat bertemu dengan Nabi. Mereka sempat bertemu dengan Nabi walaupun sekali bertemu, dan juga beriman, serta beriman dengan Nabi SAW. Itu ya. Dan juga mereka mati dalam keadaan Islam. Ini yang dipanggil sahabat Nabi. Ada juga mereka yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tak sempat untuk berjumpa dengan Nabi. Seperti siapa dia? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni seorang yang hebat, seorang yang orang panggil dia ni terkenal, tidak dikenali atas dunia tapi cukup masyhur ataupun dikenali di langit. Uwais ni sempat hidup sezaman dengan Nabi tapi tak pernah tidak berpeluang untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Dia berimeh tapi tak sempat. Maka ulama kata Uwais ni bukanlah seorang sahabat. Ianya termasuk dalam kalangan tabi'in. Wa ba'du, maka inilah wa ba'du, dan adapun selepas itu kalimah wa ba'du ataupun amma ba'du, adapun selepas itu, selepas daripada puji Allah, selawat kepada Nabi, selawat dan salam kepada Nabi SAW, maka musannif pengarang kitab nak masuklah membicarakan tentang isi kitab dia. Maka inilah satu risalah yang kecil pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf. Jadi pengarang kitab ni dia nisbah karangan dia ni sebagai suatu risalah. Bukan kitab lagi, risalah. Kita ni kitab dah. Risalah kecil. Satu risalah maknanya kita kata agak yang tidak tebal mana lah. Risalah ni yang kecil. Pada menyatakan barang yang tak dapat tiada. Menyatakan barang ni sesuatu yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf, bahawa mereka mengetahui akan dia akan barang tu. Daripada bayan kepada keterangan kepada barang apa tu? Daripada iman dan Islam dan aqaidut tauhid, dan sembahyang dan puasa dan lainnya. Itu di antara barang yang tak dapat tidak semestinya seorang mukallaf. Kita ni lah orang yang akil baligh, yang kita kata dah siapa yang orang panggil ditaklifkan oleh Allah Ta'ala ni, kita kena mengetahui ataupun wajib kena mengetahui daripada iman, tentang Islam, dan juga aqaidut tauhid, beberapa akidah tauhid. Ya, kita kata untuk melepaskan tuntutan, nak melepaskan tuntutan ke atas tekak kita ni, kita kena belajarlah ilmu tauhid. Dan sembahyang, perkara yang berkaitan dengan sembahyang, kaifiat, ilmu tentang sembahyang, kaifiat cara sembahyang ni, dan puasa dan lain daripada yang tersebut itulah, daripada urusan-urusan agama. Daripada beberapa kaedah agama Islam, mana lainnya daripada beberapa kaedah agama Islam. Tak dapat tidak kita kena belajar, kita kena orang panggil fardu ain, kena lepaslah tuntutan terhadap kita ni. Mudah-mudahan memberi manfaat, dengan dia, dengan risalah ini. Jadi musannif ni, pengarang kitab ni, dia mendoakan mudah-mudahan risalah kecil hak dia karang ni memberi manfaat kepada pembaca, adapun kepada orang yang belajar risalah ini, akan segala kanak-kanak yang baru belajar pada medan inilah. Ini sebuah kanak-kanak ni maknanya orang yang kita kata baru mula, orang yang baru mula. Orang tua pun ada belajar pun, tak ada.
kanak-kanak yang baru belajar pada medan ini, medan ilmu tauhid, medan ilmu fiqh dan sebagainya, kitab ni sebagai permulaan dan juga pembuka jalan yang boleh memberi manfaat kepada orang-orang yang baru nak belajar. Dan yang nak berkecimpung dalam bidang ni lah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya dan tiada upaya aku atas menghasil barang yang aku kehendaki, melainkan dengan Allah, dengan bantuan Allah yang ali lagi azim. Yang ali, yang tinggi, yang maha tinggi, lagi azim, yang maha besar, yang maha agung. Di sini panggil satu sifat, kita kata tabri'ah, maknanya nak menafikan daya dan kekuatan tak ada pada diri kita ataupun diri musannif pengarang kitab ni dalam nak menghasilkan kitab karangan dia ni, melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Betul, wala haula wala quwwata, tidak ada daya untuk menolak maksiat ataupun perkara-perkara buruk. Wala quwwata, tidak ada upaya untuk taat kepada Allah, untuk buat benda-benda baik ni, illa, melainkan mana kada kitab ni termasuk dalam benda-benda baik lah. Untuk menghasilkan perkara-perkara yang baik, bermanfaat, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan dengan Allah, dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang al-aliyyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Muqaddimatun fil iman wal Islam, ketahui olehmu bahwasanya hadhihi muqaddimatun fil iman wal Islam. Ini adalah satu muqaddimah, permulaan kepada iman, pada memberi keterangan tentang iman dan juga Islam. Ketahui olehmu bahwasanya makna iman pada syarak. Apa makna iman pada syarak? Iaitu tasdik hati dengan Allah, dan tasdik hati dengan Rasulnya, Rasul Allah, dan dengan segala hukum yang didatang akan dia, hukum yang didatang akan dia, akan hukum oleh Rasul daripada Allah, daripada pihak Allah Ta'ala, yang diketahui akan dia segala hukum daripada agama dengan darurah. Diketahui segala hukum yang dibawa datang oleh Rasulullah ni daripada agama dengan darurah, dengan senang. Tak perlu fikirlah, benda tu benda ni dapat diketahui dah secara darurah, seperti segala i'tiqad dan ibadat dan muamalat dan munakahat dan jenayah dan lainnya lah. Dalam masalah i'tiqad, pegangan kita, Rasulullah telah mengajar kita perkara-perkara yang semestinya menjadi pegangan kita. Dalam masalah ibadat, cara sembahyang, cara puasa, buat haji, buat umrah dan sebagainya. Dalam muamalat, jual beli, dalam bab hutang piutang, gada menggadai dan sebagainya, semuanya diterang ataupun dijelaskan oleh Rasulullah. Dan munakahat dalam masalah perkahwinan, nikah cerai dan sebagainya, dan jenayah dan lain-lain lah. Dalam kitab-kitab fiqh, panggil dalam kitab fiqh ni dia ada 4 rubuk yang merangkumi semua sekali dalam bab ibadat, muamalat, munakahat, jenayah dan lain-lain. Jadi perkara ini kita kena belajar, kena benar, kena terima. Iman ni bagi tasdik hati, kena terima, membenarkan hati kita dengan Allah, dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Taala, ada sungguh Tuhan ni, dan dengan Rasulnya, ada sungguh pesuruh Allah yang disebut utusan Allah Taala ni, dan juga kena membenarkan dengan segala hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi ataupun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diketahui daripada agama secara darurah. Itu iman, tasdik, mana kita membenarkan hati kita. Daripada saddaqa yusaddiqu, tasdiqan, kita membenarkan, kita yakin,
kita kejap dalam hati kita yang mengatakan benar, sungguh dengan adanya Allah, Allah ni ada, dan apa panggil, dan adanya benarnya Rasul, dan segala apa yang dibuat oleh Rasul tu sungguh benar. Dan dikehendaki dengan tasdik itu, maksud dengan tasdik itu iaitu qabul hati, terima hati kita terima. Artinya terimanya hati dengan bersungguh-sungguh. Sama pun tadilah. Maknanya terimanya hati dengan bersungguh-sungguh. Bukan main-main dak. Kita terima dengan sungguh-sungguh hati kita ni. Kejak, kemah, molek hati kita terima adanya Allah, adanya Rasul, dan benar sungguhnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala yang tersebut itu. Mana tadilah segala apa yang diterima dengan bersungguh-sungguh akan adanya Allah, bersifat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang sempurna, adanya Rasul, bersifat Rasul dengan sifat-sifat sempurna, dan segala hukum hakal lah yang dibawa oleh Rasul. Supaya apa? Supaya keluar dengan dia, dengan terima hati ni. Tasdik hati, terima hati dengan terima sungguh-sungguh akan segala yang tersebut itu, supaya keluar dengan dia tasdik segala kafir baginya, bagi Rasul. Orang kafir dia tasdik juga, tapi dia tasdik bahawa Allah Ta'ala tak ada. Dia tasdik berlawanan dengan tasdik orang-orang mukmin. Jadi tasdik kita ni sungguh dengan waqi' dia, dengan sebenar. Adapun tasdik orang kafir ni dia tidak sungguh, tidak sungguh dengan waqi', dengan keadaan sebenar. Dan bahawasanya makna Islam pada syarak, Islam pada syarak, pada istilah syarak ni iaitu menjunjung akan barang yang didatang akan dia, akan barang oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama. Makna Islam ni kita junjung, kita patuh, kita turut, kita ikut akan segala, akan barang yang didatangkan akan dia, akan barang oleh Rasul. Segala apa yang dibawa, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena junjung. Maksud junjung ni kita terima dan kita buatlah. Kita buat, kita ikut. Jangan terima saja, kita terima dan kita laksanakan. Sedaya upaya laksanakan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala pekerjaan agama. Segala pekerjaan agama kita kena junjung. Seperti sembahyang dan puasa dan lainnya lah, seperti sembahyang, puasa, segala ibadat-ibadat, suruhan-suruhan dan larangan-larangan yang Nabi sebut, semuanya kita kena junjung, kita kena patuh. Barulah kita ni dikendali sebagai orang yang ada agama. Baik. Dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Pertama, wajib percaya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib percaya ataupun wajib kita beriman, kita percaya dalam hati. Tadilah tasdik dalam hati kita, qabul, terima hati kita dengan bersungguh-sungguh dengan Allah, dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, berserta dengan sifat-sifat sempurna bagi Allah. Keduanya, wajib percaya kita dengan segala malaikatnya. Kita kena percaya dalam hati, yakin sungguh-sungguh bahawa malaikat ada. Malaikat ni ada, sungguh ada. Walaupun kita tidak nampak mereka ni ada. Ya. Dan bilangan malaikat ni terlalu ramai, sangat-sangat ramai malaikat ni. Sebab tu kita, Allah Ta'ala ni lindung, hijab pandangan mata kita tak nampak. Hijab pandangan mata kita tak nampak dengan malaikat. Begitu juga jin. Jin, syaitan, iblis dan sebagainya tak nampak kita. Sebab tu kalau kita nisbah bilangan malaikat ini lebih ramai daripada jin. Lebih ramai daripada jin. Dan lebih ramai daripada jin dan manusia. Begitu juga bilangan jin
Nisbah kepada bilangan manusia lebih ramai mereka. Ramai tak ramai malaikat ni, hak sehari-hari jaga kita ni pun dah 4 orang dah. 4 orang malaikat hak jaga kita setiap hari. Duk catat amalan kita setiap hari ni 4 orang malaikat dah. Sore-sore 4 orang malaikat. 2 alik siang dan 2 alik malam. Raqib atib tu. Baik, ketiganya wajib percaya kita dengan segala kitabnya, kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab hak Tuhan turun. Kitab yang diturunkan oleh Allah taala daripada langit. Dan ada kesemuanya sebanyak 104 buah kitab, termasuk suhuf-suhuf. Termasuk suhuf-suhuf ada 104 buah kitab. Hak wajib kita kena tahu je 4 buah nama, sekali lagi nama. Nama dan kepada Rasul mana kita kena tahu. Iaitu daripada kitab Taurat kepada Nabi Musa AS, kitab Zabur kepada Nabi Daud AS, kitab Injil kepada Nabi Isa AS, dan Al-Quran kepada Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Hak lain-lain itu kita beri secara ijmali, secara umum, bahawa ada sungguh kitab-kitab yang telah ataupun suhuf-suhuf yang telah diturunkan oleh Allah Taala kepada rasul-rasul sebelum ini. Baik, yang keempat, wajib percaya kita dengan segala anbiya-nya. Wajib kita percaya, kita tasdik hati kita dengan segala anbiya Allah. Nabi-nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut nabi sini termasuk rasul-rasul. Jadi bilangan rasul, bilangan nabi ini ramailah. Bukan terhingga kepada 25 orang nabi ataupun bukan terhingga kepada 25 orang rasul saja. Maknanya dalam kitab disebut, maknanya Nabi sebut oleh satu hadis bilangan rasul ni 313 orang. Adapun nabi dalam sebuah kitab disebut 128 orang nabi. 128,000 orang nabi. Silap. 128,000 orang nabi yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita kata hak semoleknya, bilangan nabi hak sebenar ni kita suruh kepada Allah taala lebih mengetahuilah bilangan dia tu. Alik kitanya kita beri secara ijmali kepada hak mana nabi-nabi, rasul-rasul selain daripada 25 orang rasul yang tidak disebut dalam Quran ni, kita beriman kepada mereka secara umum. Secara umum. Adapun 25 orang nabi-rasul ni yang disebut oleh Allah Taala dalam Quran ni, kita beriman secara tafsili, secara tahu, kita litilah tahu nama dia. Dan bila disebut Syuaib, kita boleh tahu dah. Kita yakin, kita percaya Syuaib ni adalah rasul, nabi dan rasul. Apabila disebut nama Ilyasa, kita boleh sebut dah Ilyasa ni adalah nabi dan rasul. Apa beza nabi dan rasul ni? Nabi seorang lelaki yang dilantik oleh Allah Taala dan diberi wahyu. Seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri dia dan tidak wajib kepada dia menyampaikan kepada orang lain. Adapun rasul, seorang lelaki yang diberi wahyu kepadanya dan wajib ia kena sampaikan kepada umat dia, kepada orang lain. Jadi bila kita sebut rasul, secara otomatik dia nabi juga. Dan apabila kita itlaq, kita sebut nabi, tidak semestinya dia rasul. Itu dia banding ataupun beza. Baik, yang kelima, wajib percaya kita dengan hari yang kemudian, yakni hari kiamat. Hari kiamat. Dan barang yang bergantung dengan dia dengan hari kemudian, hari kiamat ni. Wajib kita percaya hari kiamat ni akan berlaku. Lama banget tak? Akan berlaku hari kiamat ni. Cuma waktu ataupun masa yang tepat tu wallahu alam lah. Bila orang panggil masa, spesifik masa tu akan berlakunya kiamat ni wallahu alam.
tidak kita ketahui. Cuma oleh Nabi SAW, Nabi sebut tanda-tanda. Tanda-tanda, orang panggil dekat nak kiamat. Beberapa tanda-tanda kepada umat dia, kepada sahabat-sahabat dia, supaya beringat. Supaya kita beringat bahawa hari kiamat ni sudah dekat. Janganlah kita ni masih lagi, orang panggil duduk hanyut. Duduk hanyut dengan hiburan dunia ataupun buaya dunia ni. Maknanya utama masa kita ni lah. Kita ni orang panggil dah hampir dekat benar dah dengan hari kiamat ni. Dan hari kiamat dalam Quran banyak disebut dengan pelbagai nama. Dengan pelbagai nama. Yaumul qiyamah, al-qiyamah salah satu daripada nama-nama kiamat. Al-waqi'ah, al-qari'ah dan sebagainya, banyak nama-nama yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran nak menggambarkan keadaan hari kiamat tu. Keenamnya daripada rukun iman, wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala. Qada qadar daripada Allah Ta'ala, untung baik ataupun baik buruk nasib kita ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu wajib kita kena percaya. Wajib kita kena yakin dalam hati semua apa yang berlaku kepada kita, hak lepas, hak sekarang, akan datang, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukanlah orang panggil alik kita ni usaha ikhtiar aja. Alik kita ni usaha ikhtiar. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang kata, apa guna kita ni duduk bersusah payah, buat itu ini, buat perancangan itu ini. Kalau semua Tuhan tentu berlaku dah. Dia tak faham masalah dah, dia tak faham masalah qada qadar ni. Memanglah kita yakin, kita percaya bahawa segala apa yang berlaku di alam ni, hak lepas, hak sekarang, hak akan datang, semuanya adalah mengikut perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlaku dah. Cuma kita ni kita jahil hak ke depan ni. Kita jahil hak masa depan kita, apa yang berlaku pada kita, apa ketentuan Allah Ta'ala kepada kita. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi kepada kita ni usaha ataupun ikhtiar. Zahir nampak kita usaha ikhtiar lah. Sebab kita tak tahu ke depan hari kita ni apa yang berlaku, nasib lagu mana kepada kita ni. Sebab nisbah kepada takdir ni, kalau kita nisbah kepada Lauh Mahfuz, boleh disapu. Boleh disapu ataupun kita kata robah lah. Ada Tuhan tulis dengan takdir yang lain. Apabila nisbah kepada ilmu Allah Ta'ala, takdir yang tidak boleh diubah dah. Disebab tu takdir dia ada takdir mu'allaq, qada mu'allaq dan qada mubram. Setengah orang dia silap faham. Silap faham. Lepas tu kita ngaji, kita ada qada mubram dan qada mu'allaq. Qada mu'allaq ni nisbah kepada Lauh Mahfuz. Nisbah kepada Lauh Mahfuz. Sebab di situ Allah Ta'ala boleh sapu kalau dia nak. Allah Ta'ala tilik usaha hamba-hamba dia tu. Contoh Muhammad ni mula-mula tertulis di Lauh Mahfuz dia ni qadar rezeki dia hari ni RM50. Tapi jadi Allah Ta'ala tilik sebelum hari ni Muhammad ni usaha lebih dia. Dengan kerjanya dengan gitu gini, Allah Ta'ala tilik, dan kalau Allah Ta'ala nak, dia boleh sapu. Allah Ta'ala sapu balik. Di Lauh Mahfuz qadar RM50 tadi, RM50 yang telah ditentukan sebelum ni, Allah Ta'ala boleh sapu dan ganti dengan qadar yang lain, qadar yang lebih banyak lagi lah, contoh RM70 dan sebagainya. Itu nisbah kepada Lauh Mahfuz. Adapun nisbah ilmu Allah Ta'ala ialah qada mubram, qada yang tidak boleh diubah dah. Apa yang disapu di Lauh Mahfuz, peringkat permulaan tulis RM50, kemudian disapu menjadi RM70 itu, semuanya tercatat dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Itu sebagai qada mubram. Ala kulli halnya, usaha kita ni alik hamba, kita kena usaha. Kita kena usaha ikhtiar sebaik mungkin. Sebab tu usaha ikhtiar ni lah orang panggil terlibat dengan hukum-hukum syarak lah.
kita usaha dengan usaha yang tak baik, maka kita boleh dosa. Kalau kita usaha dengan usaha yang baik, kita boleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa panggil dosa pahala berkaitan dengan usaha ikhtiar kita. Jadi kita nasib kita ke depan lagi tak tahu lagu mana. Hak lepas tu kita terima sebagai takdir kita. Apa yang lepas daripada kita terima sebagai takdir kita. Kalau kita buat ketaatan kepada Allah pada masa yang lepas, kita kena syukur banyak-banyak, alhamdulillah. Dan kita doa banyak-banyak supaya istiqamah kita. Kalau kita buat dosa, kita buat salah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa supaya kita tidak ulangi balik kesilapan ataupun dosa-dosa pada masa akan datang. Jadi keenam-enam rukun iman ni, mana kita kena hayati betul-betul. Hayati betul-betul. Lebih-lebih lagi tentang ni lah, masalah qada qadar Allah Ta'ala ni. Untung baik. Setengah dia kata, hak baik-baik daripada Allah. Hak jahat tu daripada manusia. Boleh kalau kita kata begitu. Baik-baik, hak molek, hak comel ni daripada Allah Ta'ala. Hak tak molek, hak tak comel, hak buruk ni daripada diri kita. Boleh kalau kita kata gitu. Untuk kata gitu tu dari segi adab kita boleh. Adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab cakapan bolehlah. Kita kata apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang lemah tu daripada diri kita sendiri. Dari segi adab kecek. Adapun hakikatnya baik, hak baik ke hak buruk semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam majlis ilmu, dalam majlis tak apa kita boleh boleh orang panggil bab hakikat ni kita kena tepat-tepat dia jugalah. Kalau masalah kita umum dalam masyarakat gapo ni, kita kena nisbah benda baik-baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai adab kita, adab kita. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Susah bab rukun iman, kita pergi pada rukun Islam itu 5 perkara. Pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Ini khusus dia lebih lagi untuk orang bukan Islam lah. Orang bukan Islam untuk masuk Islam ni panggil syarat dia. Kita kata lesennya kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kita pula kita ni kena perbaharui sama syahadah kita lah. Orang yang dah panggil mak ayah dia, tok nenek dia Islam, maka secara automatik dia Islam. Secara automatik dia Islam walaupun dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Peringkat permulaan pun, masa kanak-kanak pun secara automatik dia Islam dah. Cuma dalam semaya kita ada tempat-tempat wajib kita kena syahadah. Dan disunatkan kita ni perbaharukan syahadah semua supaya kita hati kita sentiasa ingat akan maksud kalimah-kalimah syahadah ni. Baik, keduanya daripada rukun Islam, mendirikan akan sembahyang 5 waktu. Mendirikan akan sembahyang 5 waktu setiap hari ataupun sehari semalam. Istilah dulu sehari semalam. Setiap hari lah. Bermula dengan waktu zuhur, asarnya, maghrib, isyak, subuh. 5 waktu sehari semalam. Tak boleh dah kita nak pilih-pilih. Ada orang tu dia pilih-pilih pula waktu. Hamba nak sembahyang 2 waktu je. Nak sembahyang 2 waktu je. Siapa kita nak pilihnya waktu ni? Siapa kita nak pilih waktu? Sediakan Allah Ta'ala tetap dah 5 waktu sembahyang. 5 waktu kali untuk kita sembahyang setiap hari ni. Ini pun 5 waktu ni pun dah dikurangi. Sudah dikurangi oleh Allah Ta'ala daripada awal-awal lagi 50 waktu. Tiba-tiba kita nak pilih pula. Nak pilih pula jadi 2 waktu atau 3 waktu. Jadi jahat perangai kita. Jahat perangai kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Baik, yang ketiga daripada rukun Islam, memberi zakat. Memberi zakat bagi yang cukup syarat-syarat dia. Zakat ni, zakat simpanan, zakat emas perak, zakat ternakan, zakat tanah-tanaman. Banyaklah kategori-kategori zakat yang boleh, insya-Allah kita belajar dalam bab dia lah. Tentang zakat ni. Nisab dia, haul dia berapa, haul nisab. Zakat apa emas perak berapa nisab dia.
zakat tanaman ni, contoh padi ataupun gandum, berapa nisab dia, semuanya akan diperincikan dalam bab dia insya-Allah. Cuma ya kita kena tahunya kewajipan kita. Memberi zakat ni bila kita dah sapa cukup syarat untuk kita mengeluarkan zakat, kita kena keluarlah. Walaupun ialah kita saya nak mengeluarkan harta kita. Saya itulah kita nak korbankan. Kita nak korbankan perasaan saya pada harta ni. Islam didik kita ni supaya kita ni jangan duduk saya sangat pada harta kita. Kita kena keluarkan. Selain pada zakat hak wajib, tak. Sedekah wajib ni sedekah sunat. Kita kena keluarkan. Gaji-gaji keluarkan sedekah sunat ni. Keempat daripada rukun Islam, puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan, iaitu sebulan setahun. Sebulan setahun, insya-Allah kita pun dah panggil nak hampir pula pada bulan Ramadan kita ni. Tak tahulah lagu mana bulan Ramadan tahun ni. Ramadan dalam PKP lagi ke kalau lagu mana dah. Mudah-mudahan kita orang panggil berpuasa pada bulan Ramadan tahun ni, insya-Allah lah. Boleh seperti biasa, boleh pergi ke masjid, boleh sembahyang berjamaah, boleh sembahyang tarawih seperti biasa, insya-Allah. Mudah-mudahanlah kita orang panggil dijauhi ataupun Allah Taala angkat wabak yang sedang melanda kita, insya-Allah. Kelimanya daripada rukun Islam, mengerjakan haji kepada Baitillah jika kuasa berjalan kepadanya. Mengerjakan haji ke Baitillah, ke Baitillahil Haram jika kuasa berjalan, maksud berjalan pergi kepadanya. Kalau kita kuasa pergi sapa sana, kita ada cukup kemampuan lah untuk kita pergi sapa sana, ada kenderaan untuk sapa ke sana, ada perbelanjaan untuk kita belanja di sana, dan ada perbelanjaan untuk kita tinggal kepada keluarga kita, maka wajib kepada kita kena naik haji lah. Naik haji. Ada orang yang kita kata dah sapa kewajipan dia dah. Orang panggil nama dia. Dia pun mampu tapi tangguh lagi. Dia tangguh lagi daripada mengerjakan haji. Maka orang ni orang yang kita kata berhutang. Orang yang berhutang. Dibimbangi kata Nabi, matilah keadaan Yahudi. Nah. Kecuali kita ni ada, dah cukup dah pitih, dah pitih kita cukup, kemampuan ada, cuma tersekat kita dengan giliran. Giliran kita tersekat, tak boleh nak pergi. Mungkin lah ni panggil dia ada kota dia, ada giliran masing-masing. Jadi kalau kita mati dalam keadaan menunggu giliran, tak salah dah kita. Tak salah dah kita. Sebab kita dah usaha dah. Kita dah daftar dah dengan tabung haji, tapi orang tak sapa masa kita lagi. Orang tak panggil kita lagi, pitih cukup dah. Maka kita tak kira bersalah, kita tak berdosa dah. Sebab kita dah, orang panggil dah usaha dah. Dah usaha untuk, orang panggil besar sedia untuk mengerjakan haji, tapi giliran kita tak sapa. Baik. Dan bahawasanya hakikat makrifat itu 3 perkara. Makrifah ni kena Allah Ta'ala. Kena Allah Ta'ala itu 3 perkara, iaitu apa dia? Al-jazmul mutabiqu lil haqqi an dalilin. Artinya i'tiqad yang tetap. Al-jazmun i'tiqad yang tetap, yang kejap. Yakni tiada berubah. Maknanya i'tiqad yang tidak berubah-ubah. Dan tiada syak. Tidak syak lah. I'tiqad yang tak berubah-ubah dan tidak syak. Yang muafakat bagi yang sebenarnya. Muafakat bagi sebenarnya, bagi waqi' yang sebenar. Artinya berbagi diri pekerjaan yang ia i'tiqad akan dia lagi daripada dalil. Jadi Nabi pun sebut dari segi makrifah ni, permulaan awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama ni kenal makrifah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenal itulah kita nak bincang sini al-jazmul mutabiq, mana suatu i'tiqad yang tetap, yang tidak berubah-ubah, yang tiada syak. I'tiqad tadi muafakat dengan hak sebenar, hak sungguh.
Kalau i'tikad hak tak berubah, yang tak sebenar, dia tak panggil makrifah. Artinya bagi diri pekerjaan yang ia i'tikad tu, benda hak kita i'tikad, kita pegang, kita simpan dalam hati kita ni, muafakat dengan hak sebenar, hak yang diajar, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita lagi daripada dalil. I'tikad bersumber dengan dalil, ada bukti, ada petunjuk, ada bukti. Baik, maka barang siapa tiada jazam pada i'tikadnya, orang yang tidak jazam, tidak putus, tidak tetap, tidak kejak dalam i'tikadnya, maka dinamakan dia jahil basit. Jahil basit. Orang yang tidak jazam, tidak putus, tidak kejak, tidak tetap dalam i'tikad dia ni, orang panggil jahil basit. Panggil jahil ni dia ada dua lah, jahil basit dan jahil murakkab. Ni jahil basit, mana lapisan pertama baru. Jahil pada lapisan pertama dia. Jahil pada dari segi i'tikad tidak jazam, tidak putus, tidak kejak dari segi pegangan akidah dia ni. Dan jika jazam ia padanya, tetapi tiada muafakat ia seorang itu bagi diri pekerjaannya, dinamo akan dia jahil murakkab. Dia jazam pada pegangan dia ni, putus pada pegangan dia, kejak molek pegangan dia, tapi tak muafakat. Tidak muafakat dengan pekerjaan yang sebenar, mana urusan yang sebenar. Maka dinamakan dia jahil murakkab. Jahil yang kita kata bertindak yang lapisan kedua pula. Maksud dia jahil murakkab ni jahil yang dia tu tak tahu bahawa dia tak tahu. Maksud jahil murakkab ni, dia tak tahu bahawa dia salah. Dia tak tahu, dia jahil, dia tak tahu bahawa dia tu salah. Atau jahil murakkab. Kalau jahil basit ni, dia jahil, dia tak tahu, dia tahu dia jahil. Dia tahu dia jahil. Murakkab ni, ni bahaya ni. Dia tu tak tahu bahawa dia tu tak tahu. Ni penat sikit lah. Ni panggil jahil penat sikit ni. Orang panggil bertindak-tindak. Orang panggil jahil dia tu. Basit ni selapis lah. Jahil murakkab ni bertindak. Dia tak tahu bahawa dia ni tak tahu. Jadi jazam dia, putus dia, i'tikad dia dalam hati, yang kejak, yang putus tu, tapi tidak muafakat, tidak selari dengan waqi', dengan urusan agama yang sebenar, maka dia panggil jahil murakkab. Dan jika jazam ia padanya dan muafakat ia seorang itu baginya, bagi i'tikad, tetapi tiada daripada dalil, dia jazam putus dalam hati dia ni, orang panggil kejak molek dalam hati dia ni, pegang sungguh-sungguh dalam hati dia ni, dan muafakat dengan keadaan sebenar, muafakat dengan keadaan sebenar, tapi tidak didasari dengan dalil, tak ada dalil, dia ikut-ikut orang aja, tapi sebenar dia panggil i'tikad dia pegangan dia sebenar, tapi tidak didasari dengan dalil, ikut-ikut orang, maka dinamo akan orang lagu ni taklid. Maknanya orang taklid, orang yang ikut-ikut saja. Ini tiga kategori. Dari segi ma'rifah, dari segi kenal Tuhan ni, ada tiga kategori. Taklid, yang kategori ketiga ni taklid. Ada. Ya, orang yang ikut-ikut. Dia putus pegangan dia. Putus pegangan dia dalam hati. Panggil sepakat ataupun muafakat dengan keadaan sebenar i'tikad dia tu, tapi tanpa dalil. Jadi orang lagu ni lah. Maka barang siapa jahil ia pada aqaid, orang pada siapa jahil ia seorang pada siapa tu pada aqaid iman yang bergantung dengan Allah dan dengan Rasulnya, daripada barang yang wajib diketahui akan dia, akan barang dengan tafsilnya, dengan secara detail, maka tiada ikhtilaf ulama daripada ketiadaan imannya. Mana tak ada khilaf ulama bahawa dia tu tak berimeh. Mana dia jahil pada akidah, dari segi beberapa akidah iman dan yang bergantung, yang berkait dengan Allah Ta'ala dan Rasul, dan barang-barang yang wajib diketahui daripada urusan agama dengan secara tafsil,
maka tak ada khilaf ulama bahawa dia ni tidak ada iman. Tidak ada iman. Adapun iman orang yang taklid, iman orang yang muqallid ataupun orang yang taklid, orang yang ikut-ikut ni, maka iaitu bersalahan ulama padanya. Jadi alim ulama, para ulama ni bersalah, berselisih. Nak kira dia ni sah ke ada iman dia ataupun tidak sah iman. Sebahagian ulama kata tidak sah iman dia. Walaupun kejak hati dia. Kejak hati dia ni. Yakin putus hati dia tu dengan akidah. Dan apa ni berbetulan muafakat hak dia kejak dalam hati dia ni dengan perkara sebenar, tapi dia tu tidak ada ataupun tidak didasari dengan dalil, maka sebagai ulama kata tidak sah iman dia. Tidak sah iman dia. Kata sebagai ulama lagi sah. Sah iman dia. Sebab apa? Dia apa panggil jazam dalam hati, putus. Putus, kita kata putus ataupun tetap hati dia ni, iktikad dia tu berserta dengan muafakat dengan keadaan sebenar. Maka sebagai ulama kata sah iman dia. Walau bagaimanapun tak sedap duduklah. Email muqallid, email orang yang taklid ni duduk tak sedap duduk. Tak sedap duduk. Orang panggil duduk apa panggil? Duduk dalam ruang lingkup yang diselisihi oleh ulama. Jadi kita nak orang panggil kita nak keluar daripada ruang lingkup tu ataupun medan yang diselisihi oleh ulama. Kita nak iman kita ni iman yang betul-betul makrifah. Kita jazam putus dalam hati kita dan dengan akidah yang muafakat dengan keadaan sebenar, dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW berserta dengan dalil-dalil. Contoh kita kata Allah Ta'ala ni wujud, kita yakin dalam hati kita Allah Ta'ala ni ada. Allah Ta'ala ni ada wujud. Mana dalil dia? Kita boleh wayak. Dalil dia adalah makhluk, adanya alam ini ataupun adanya makhluk ini. Sekurang-kurangnya kita boleh berdalilkan sedemikian dah cukup dah. Lepas dah. Maknanya adanya alam ini, adanya makhluk ini sebagai dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lepas dah sekurang-kurang tu. Nak giliti lagi, kita ngaji lagi lah. Kita nak kait apa ni alam ini dengan kewujudan Allah Taala tu lagu mana, kita kena ngaji lagi. Tapi sekurang-kurangnya dah lepas dah kita. Mana kita berdalilkan wujud Allah Taala tu dengan adanya makhluk, lepas dah kita. Daripada iman muqallid ataupun iman orang yang taklid ni. Jadi suku mana pun kita kena belajar lah, kena belajar. Tak derah pun slow-slow kita belajar, insya-Allah. Zaman musim PKP ni, cara lagu ni lah kita kena belajarnya. Nah, belajar cara online. Tak apalah, padanya nak belajar dengan cara hak biasa, mungkin musilan agak payah sikit tak. Jadi inisiatif kita belajarlah. Kita belajar dengan ada guru-guru ataupun perkongsian cara online ni, kita belajarlah untuk tambah ilmu kita, untuk tambah keyakinan kita, insya-Allah. Bermula makna taklid itu jadi pengarang kita nak syarah sikit tentang makna taklid tu. Taklid iaitu mengikut orang lain. Taklid ni mengikut orang lain pada iktikadnya, padahal tiada daripada dalil. Itu maksud taklid. Kita ikut orang lain dalam urusan iktikad, pegangnya dalam akidah kita ikut orang lain. Ikut semata-mata ikut tanpa ada panduan dalil. Panduan dalil daripada Al-Quran, hadis Nabi SAW. Sebab tu dalil ni dia ada dua bahagian. Dalil naqli, dalil daripada Al-Quran, bersumberkan Al-Quran dan hadis, dan juga dalil aqli. Jadi kedua-dua dalil tak ada. Ini orang panggil taklid. Makna orang yang iman, orang yang taklid. Jadi minta kita ni tidak tergolong dalam kalangan iman orang-orang yang taklid semata-mata. Adapun dalam bab fiqh ni tak apa, dibenarkan kita ni taklid. Dalam bab urusan
usuluddin ataupun dari usul akidah ni kita tidak dibenarkan taklid. Kalau taklid juga maka dibimbangi iman kita tu. Menjadi jadi khilaf ulama. Ulama usul khilaf pada mengira sama ada iman orang yang muqallid ni sah ataupun tidak. Walaupun ada yang mengatakan sah tapi tak sedap duduk. Tak sedap duduk. Jadi kok mana kita kena belajar molek lah akidah ataupun usuluddin ni supaya kejap molek akidah ataupun iman kita berserta dengan dalil-dalil. Dah sekurang-kurang dalil kita boleh mari itu pun dah memadai dah. Lagi kalau kita lagi litir tu lagi molek lah dalil-dalil ni. Ada yang kata payahnya ngaji akidah ni. Ngaji sifat 20 payah. Ataupun ilmu kalam ni payah. Payah sebab kita tak ngaji, kita tak belajar. Kalau kita belajar molek insya-Allah ilmu ni kadang-kadang Tuhan ni tak beri kita faham selalu. Makin masa juga faham ni. Kita masuk satu sekali majlis kita nak faham lalu. Gapo hok ustaz ataupun tok guru tu ajar. Mungkin benda tu agak sukarlah. Kita kena ambil masa. Masa tu agak lama sikit. Dah kita masuk majlis tu banyak kali sikit. Insya-Allah Allah Taala akan buka ilmu, nur cahaya ilmu kepada kita tu. Panggil berserta kita kena sabar banyak. Sabar banyak dalam bab ngaji ni. Baik, sekadar tu untuk perkongsian kita petang ni, insya-Allah kita akan sambung baliklah pengajian kita ni pada minggu depan insya-Allah dah. Minggu depan insya-Allah hari ni sebagai kita kata mukaddimah lah permulaan pengajian kita tu. Mungkin tak jelas ke apa tu, hamba minta maaf lah. InsyaAllah kita cuba baiki selepas ni. Dari segi apa ni, sound dia jelas ke? Dari segi sound dia, jelas ke tak? Kalau boleh apa ni komen sikit, komen dari segi apa ni pengajaran ni adakah cepat ke lambat ke, kalau boleh komen sikit. Komen yang membina dah kita insya-Allah lah. Kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah pada hari yang samalah. Pada hari yang sama, hari Khamis pukul 2 petang. Kalau ada perubahan apa amal ayat lah. Ayat semula dalam WhatsApp ni, grup WhatsApp insya-Allah. Grup apa ni Facebook ni. InsyaAllah. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'lina bima 'allamtana. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana ma'a ahli al-qutrati untha wa dhakar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.